أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الشافي بسم الله الكافي بسم الله المعافي بسم الله الوافي بسم الله رب السماوات والأرض بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Mana-mana sahabat yang ada di sana, saya cuba live pagi ini sedikit sambung kepada buku Meteria Madika Homeopati yang diterbitkan pada tahun 2021 dalam usaha membuat alignment. Alignment maknanya kita cuba untuk selarikan terjemahan bahasa asal bahasa Inggeris dengan bahasa Melayu sampai kita cuba memahami remedi yang mana kita rujuk kepada rare remedies untuk kita fahami kontennya. So itu program kita sudah berlanjutan sejak kita terbitkan buku tersebut. Sehingga hari ini kita berada di remedi yang ke-125 iaitu Bothrops lanceolatus ataupun Yellow Viper. Ini maknanya remedi daripada haiwan. Hampir sama dengan remedi yang kita sebut sebagai lakisis juga. Okey. Hari ini kita fokus pada Bothrops. Sebenarnya banyak perkara yang saya nak info, tetapi kita fokus kepada yang ini. Tapi saya nak sebut secara ringkas. Sekarang kita sedang usahakan untuk keluar kalender 2024. Maknanya ini adalah tahun yang ketiga kita nak keluarkan kalender. Nanti kita buat promo dan siapa nak free kalender boleh dapat dengan pembelian yang sedikit sahaja. Sebiji buku saja pun kita akan hantar kalender, insyaAllah. Itu inisiatif kita tahun ini. Kita selalu berbeza promo dari tahun ke tahun. Yang kedua, saya tidak boleh on sebab sekarang memang kita proses lagi. Rumah ini masih lagi under renovation. Selepas kita buat lift, lepas tu saya extend sedikit bahagian bilik atas itu. Sebenarnya, saya memang terfikir-fikir juga antara nak buat ke tak buat. Tapi saya pun ada juga rasa prihatin pada orang-orang Indonesia yang datang bekerja di sini. Saya lihat kesungguhan dia tu bekerja tu hebat. Orang yang saya kenal inilah, bukan tidak semualah, tapi orang yang saya kenal ini begitu hebat lah. Memang dia bersungguh-sungguh buat kerja dan memang dia menyimpan untuk keluarga dia di kampung. Seperti kita rasa prihatin kepada orang-orang di Palestin. Mereka juga datang ke Malaysia ini bersusah payah untuk mencari sedikit hasil yang lebih sikit boleh didapati bila mereka bekerja di sini. Seperti orang kita pergi ke Singapura lah. Begitulah lebih kurang. Okey, kita teruskan kepada remedi kita. Bothrops disebutkan di dalam Dr. Borik seperti terjemahan saya sebut. Bisa haiwan ini, ular lah, dia haiwan ini, dia kata paling menggumpalkan. Lebih kurang seperti lagi. Maknanya menggumpal ni apa? Menggumpal ni kalau bahasa Inggeris, bahasa asal dia, bahasa Inggeris dia sebut coagulating, menggumpalkan. Itu bahasa Inggeris tu dalam Dr. Borik. Dia merujuk kepada darah. Dia boleh menyebabkan darah ni menggumpal. Maknanya cepat beku lah. So kita harus menjangkakan, jelas Dr. Borik, kita harus menjangkakan untuk menemui di bawah remedi-remedi ini simptomatologi trombosis.
Maknanya kecenderungan kepada simptom pembekuan darah. Ya, maknanya di dalam salur darah kita tu, dalam mana-mana sistem vaskular kita tu, dalam salur darah itu ada kecenderungan untuk berlaku pembekuan. Lupa saya nak tag seorang sahabat kita di Singapura yang selalu follow okey. Sudah tag ya. Okey. Okey Juga fenomena trombosis. Maknanya apa-apa simptom yang ada kaitan dengan trombosis. Contoh yang diberikan oleh Dr. Borik ialah hemiplegia. Apa dia? Hemiplegia merujuk kepada kelumpuhan sebelah badan, sebelah kanan ataupun sebelah kiri badan. Itu apa yang dirujuk sebagai hemiplegia. Dan keadaan ini selalu orang kelumpuhan sebelah badan yang kita sebut sebagai stroke itu adalah disebabkan oleh masalah di cerebrum lah, bahagian kepala dia. Tidak ada connection antara badan dengan bahagian otak. Sebab sebahagian besarnya disebabkan oleh masalah trombosis ni. So berlaku trauma. Bersama dengan hemiplegia ni, Dr. Borik menyebut afasia. Dalam pengenalan sahaja kita dapati Dr. Borik menyebut hemiplegia dan afasia ni 2 kali. Hemiplegia merujuk pada masalah-masalah kelumpuhan sebelah badan ataupun stroke, dan afasia yang merujuk kepada bila berlaku stroke. Kita perhatikan orang-orang yang ada masalah kematian sebelah badan ni, kita lihat kesukaran dia untuk bercakap, untuk bertutur. Banyak kali lah saya perhatikan, termasuk mertua saya, arwah mertua saya dulu. Jadi dia jadi seperti berfikir lah. Sebelum bercakap tu tak boleh mengungkapkan dengan apa kita sebut, mengungkapkan dengan lancar seperti kita lah, disebabkan masalah penyakitnya ataupun sebarang kecederaan pada bahagian otak. So bahkan di dalam Dr. Borik itu dia bukan sebut afasia. Selepas afasia tu diterangkan juga disebut ketidakmampuan untuk menyebut dengan jelas ataupun dengan terang. Cuba cek balik buku yang saya terjemah tu. Itulah maknanya. Okay, saya rujuk pada komputer saya yang tulisan asal sebelum diterbitkan buku. So saya sebut di situ, lepas afasia, ketidakmampuan untuk menyebut dengan terang ataupun jelas. Okay, dalam bahasa asalnya Dr. Borik menyebut inability to articulate. Okey, itu bahasa asalnya. Bahkan pada perenggan kedua kita lihat apa pengulangan yang diberikan oleh Dr. Borik. Pertama disebut mengenai broken down. Broken down bukannya makna keadaan patah ke terjatuh ke, dia menuju pada keadaan keletihan yang amat sangat. Broken down itu letih, kelesuan. Itu sebab saya terjemahkan dengan bukan kelesuan, bukan letih semata-mata letih. Broken down merujuk letih, lesu yang teramat. Hemorrhagic constitution, konstitusi hemorrhagic, konstitusi keadaan tubuh badannya yang mudah berdarah. Okey. Keadaan-keadaan septik. Itu terjemahan seterusnya kita sebut keadaan-keadaan septik. Maknanya keadaan-keadaan yang mudah mendapat jangkitan. Mudah mendapat infeksi. Mudah mengalami toxicity di dalam sistem pendarahan dia. Dr. Borik menyebut, tadi disebut 3 benda. Broken down, hemorrhagic constitutions, disebut keadaan septik. Keadaan septik.
septic states. Itu bahasa Inggeris, septic states. Kemudian disebut great lassitude. Sekali lagi disebut, merujuk kepada broken down, dia kata great lassitude. And sluggishness. Sluggishness ni lembab sangat lah, lembab sangat. Hemorrhage from every orifice of the body. Pendarahan dari mana-mana orifice badan. Mana-mana ruang, mana lubang. Black spots, ada titik-titik hitam. Hemiplegia with aphasia. Sekali lagi disebut. Tadi dah sebut perenggan yang pertama pengenalan. Perenggan kedua disebut lagi. Hemiplegia with aphasia. Inability to articulate. Disambung ketidakmampuan untuk articulate. Untuk menuturkan dengan tepat. Without any affection of the tongue. Tidak ada masalah keterjejasan pada bahagian lidah. Nervous trembling. Menggeletar sarafnya. Pain in right big toe. Okey, sebelah kanan itu. Sebelah kanan ibu jari kaki itu rasa sakit. Seperti orang seperti ada masalah seperti orang masalah apa ni yang kita sebut ibu jari kaki ni, yang seperti orang gout lah kita kata. Tapi dia kata pain, sakit dalam ibu jari sebelah kanan. Diagonal cause of symptoms. Simptom-simptomnya bersifat diagonal. Diagonal macam ni lah, diagonal. Pulmonary congestion. Kesesakan pulmonary. Saya baca yang bahasa Inggeris tadi ya. Tapi tak apa, kita baca semula yang bahasa Melayu. Dia kata, pertama tadi kita sebut, dia sebut broken down, hemorrhagic constitution dan septic states. Yang seterusnya Dr. Borik menyebutkan dan saya terjemahkan sebagai kelesuan hebat, lassitude, kelesuan hebat, dan kelembapan. Sluggishness tadi saya terjemahkan sebagai kelembapan. Hemorrhage ataupun perdarahan daripada setiap orifis badan. Setiap orifis badan. Mana-mana ruang kecil, lubang kecil, berlaku hemorrhage. Ada berbintik-bintik hitam. Itu terjemahan saya. Hemiplegia serta aphasia. Kurang boleh untuk memahami atau bertutur. Akibat daripada kecederaan pada otak lah. Ketidakmampuan untuk menyebut dengan terang tanpa gangguan pada lidah. Itu keterangan detail Dr. Borik. Ketidakmampuan menyebut dengan terang tanpa gangguan. Tidak ada gangguan lidah. Tidak ada masalah atau penyakit lidah. Dia tidak mampu. Ini ada kaitan dengan hemiplegia yang kita sebut tadi. Mati sebelah badan. Saraf atau gugup menggeletar. Itu yang tadi. Yang kita sebut tadi. Nervous trembling tadi. Sakit dalam ibu jari kaki kanan. Okey, itu terjemahan saya. Pain in big toes. Sakit dalam ibu jari kaki kanan. Dan perjalanan simptom-simptom bersifat diagonal. Okey. Bersifat diagonal ni seperti beginilah. Macam mana kita cakap orang yang kena stroke. Dia rosak. Darah tidak sampai di bahagian otak sebelah kanan. Maka kerosakan tempat yang kita tidak boleh bergerak ataupun mengalami kelumpuhan itu sebelah kiri. Bila kita rosak sebelah bahagian kepala sebelah kiri, bahagian badan itu adalah sebelah kanan. Itu diagonal tu. So dia kata perjalanan simptom-simptom bersifat diagonal. Betul. Bahasa Inggeris dia kata diagonal course of symptoms. Kemudian pulmonary congestion. Maknanya kesesakan ataupun kongesi pulmonary. Itu terjemahan lah. Saya sebut kongesi pulmonary. Bahagian mata. Kita sebut bahagian mata. nampak seperti penting juga. Sebab amaurosis ini adalah penyataan simptom pada Remedy Bosrops. Bukan sahaja pada Dr. Borik tetapi juga pada Dr. Clark. Kita boleh lihat Dr. Clark sekejap saja. Saya nak fokus pada Borik saja. So amaurosis katanya bahagian mata amaurosis ada kebutaan daripada hemorrhage dalam retina. Maknanya ada perdarahan dalam retina yang menyebabkan orang tersebut tidak boleh melihat. Dan hemorrhagiofia, ini satu istilah yang agak asing juga disebut oleh Dr. Borik.
Hemorrhagia merujukkan kepada kebutaan pada hari siang. Okey, ataupun tidak dapat melihat dengan jelas, dengan terang apabila masuk waktu siang. Masuk waktu siang, semakin terang, semakin dia tidak boleh melihat. Itu amaurosis. Bahkan diterangkan oleh Dr. Baurik, hemorrhagia kemudian ditambah kebutaan di siang hari. Hemorrhagia itu satu hal. Tengok, saya cuba lihat ini penjelasan Dr. Baurik. Memang Dr. Baurik memberi penjelasan. Hemorrhagia, kemudian dikata day blindness, kebutaan siang. Can hardly see her way after sunrise. Sangat sukar untuk melihat perjalanan dia selepas matahari naik. Conjunctival hemorrhage, maknanya perdarahan bahagian konjungtiva. Okey, kemudian bahagian muka disebut oleh Dr. Baurik swollen and puffy. Distorted expression. Swollen and puffy. Bagaimana kita terjemah? Kita kata bengkak, swollen, bengkak dan sembab, puffy, sembab. Ekspresi mabuk gairah, itu terjemahan saya. Itu terjemahan saya. Tadi kita baca distorted expression, ekspresi mabuk gairah. Ini nak ke sesuatu dalam keadaan orang mabuk. Ekspresi mabuk kegairahan. Bolehlah terjemah begitu. Kemudian bahagian kerongkong disebut merah. Saya baca terus terjemahan. Dia kata merah, kering, mencerut, sukar untuk menelan, tidak boleh dilalui cahaya. Ini kadang-kadang kita hadapi masalah pesakit ke diri kita ke, ada masalah tidak boleh menelan cahaya. Minum air pun tak nak masuk. Kita boleh cuba Bosrops. Betul, ini adalah rare remedies. Tapi dia punya, apa yang kita kata tu, dia punya simptom tu jelas. Okey, itu kerongkong. Sudah berapa kita lihat? Mata, muka, kerongkong. 3. Sudah 3. Yang keempat disebutkan oleh Dr. Baurik berkaitan dengan Bosrops. Bahagian gester, bahagian perut. Dikata ada distress epigastric. Distress ni maknanya kelemahan lah juga. Kelemahan pada kawasan abdomen kita. Di bahagian atas sedikit daripada pusat tu, kita rasa lemah di situ. Dan kita boleh muntahnya kehitaman. Disebutkan oleh Dr. Baurik hematemesis. Apa dia? Muntah yang mengandungi darah. Muntah darah lah kita boleh sebut. Di mana-mana bahagian laluan, iaitu esophagus, gaster, duodenum. Muntah yang hebat. Di dalamnya, mungkin dia muntah kita nampak hitam, kehitaman. Tapi dia adalah darah, muntah darah. Timpanitis ada masalah inflamasi juga lah. Bahagian gegendang telinga dan tinjak berdarah. Kalau dia berak, maknanya najisnya keluar, ada mengandungi darah. Okey, sahabat ya, siapa yang ada online saya tak pasti, tapi saya harap sahabat-sahabat yang lain boleh menonton kemudian mana-mana daripada kebaikan, daripada bicara pagi ini, insyaAllah. Yang kelima, tadi 4 gester, yang keempat. Yang kelima, Dr. Baurik menceritakan tentang masalah kulit. Masalah kulit katanya ada nampak bengkak, biru lebam. Ini kelihatan seperti anika, seperti ruta. Bengkak, biru lebam, sejuk serta infiltrasi hemorrhage. Sejuk bersama dengannya ada penyusupan perdarahan. Itu istilah sebenarnya yang terjemahan. Gangrene, ada keadaan yang membawa kepada memburuk. Pembuluh limfa
membengkak. Maknanya di dalam badan itu ada bengkak-bengkak. Dan mungkin boleh dilihat pada kawasan kulit. Kalau misalnya bengkak kalau selalu pada kulit, kita lihat kelihatan seperti kebiruan, keadaan swollen dia. Juga disebut anthrax, keradangan anthrax. Erysipelas, juga keradangan. Erysipelas ini merujukkan kepada keradangan kulit. Tapi disebut di situ erysipelas malignant, maknanya keadaan keradangan itu boleh membawa keadaan yang lebih teruk. Okey, last sekali Dr. Borik menyebut mengenai modaliti. Dia kata modaliti bagi Bothrop ialah pesakit cenderung melarat di sebelah kanan. Seperti orang stroke sebelah kanan. Melaratnya di sebelah kanan. Saya ingat mertua saya dulu pun stroke dia sebelah kanan. Jarang orang stroke sebelah kiri. Kebanyakannya saya dapati sebelah kanan. Okey. Tahu remedi apa? Orang yang stroke sebelah kanan? Cuba cek dalam buku Materia Medica Therapeutic Tube. Kalau tak silap saya, ada dalam Materia Medica Therapeutic Tube bagi orang yang lumpuh sebelah kanan. Kalau ada buku tersebut, rujuk. Kalau tak ada, tanya kawan lah, boleh belilah. Boleh beli daripada kita. InsyaAllah bila kita promosi bulan Disember nanti, insyaAllah bersama-sama dengan kalender 2024. Beli satu buku, insyaAllah kita hantar dengan satu kalender. Kita balut terus dengan kalender dan sampai ke rumah. InsyaAllah promonya belum keluar lagi sebab masih design bahan di dalamnya. Lebih kurang tahun lepas lah, cuma dia punya iklan tu berbeza sikit lah. Format dia berbeza daripada 20,000 kalender 2022-2023. So ini adalah kalender untuk 2024. So melarat bagi Bothrop, melarat dia kebanyakannya sebelah kanan. Okey, saya ada cerita di dalam buku tersebut. Saya sebut bandingkan. So kalau kita boleh lihat seperti toxicophages dalam sakit demam yang berulang, lelain racun-racun ular, sebab ini buat daripada haiwan yang sama. Haiwan yang jenis berbelit panjang ini seperti ular ni, perhatikan lakisis. Okey, Trachinus, potensi berapakah yang sesuai? Saya secara jujur saya cakap saya belum pernah guna remedi ini. Kalau lakisis tu boleh hampir banyak kali lah, tapi remedi ini saya belum berguna, belum menggunakannya. So dos dikata potensi ke 6 hingga 30. Itu saranan Dr. Borik. So saranan saya lah 6-30 itu sangat bagus. Mungkin boleh bawa kepada 200 juga kalau kita lihat buku yang ditulis oleh orang-orang lain yang terkenal kemudian daripada Dr. William Borik. Okey, so itu adalah remedi Bothrop. Siapa yang nak beli buku, sabar dulu sehingga kita promosi supaya kita boleh dapat yang tawaran yang lebih baik sedikit. Tawaran yang lebih baik sikit. Mungkin ada diskaun, mungkin ada boleh beli, tak perlu beli sampai 100 untuk dapat free post ke. Nanti kita umumkan kemudian. Okey, saya nak sebut sedikit sahaja apa yang disebutkan oleh Dr. J.H. Clark berkaitan dengan Bothrop. Bahagian klinikal dia kata blindness, kebutaan. Kita dah bicara tadi mengenai kebutaan. Dia kata ada necrosis of bone, ada necrosis tulang-tulang. Tulang-tulang pun cenderung ke arah memburuk juga. Sel-sel mudah mati umpamanya. Day blindness, itu disebut oleh Clark. Maknanya sama dengan Dr. Borik. Day blindness, gangrene. Dr. Borik ada sebut tak tadi gangrene? Hampir-hampir lah. Mungkin bahasanya tidak ada perkataan gangrene, tetapi dia ada sebut situ ke arah terjadinya keadaan yang memburuk. Gangrene. Ni daripada Clark sendiri, dia kata hemorrhages. Bagi remedi Bothrop, ada blindness, ada necrosis of bones, ada day blindness, kebutaan di siang hari, ada gangrene,
keadaan yang memburuk, ada hemorrhage ataupun perdarahan. 5 yang keenam, congestion of lungs, maknanya paru-paru dia sesak. Ada paralysis of tongue. Itu paralysis of tongue walaupun tidak direct, tadi pun Dr. Borik tidak sebut ada masalah dengan lidah, tapi lidah itu bagaikan kelumpuhan. Okey, so itu yang diceritakan oleh J.H. Clark. Saya nak petik sedikit sini, penting juga kalau kita boleh baca J.H. Clark. Ini disaran oleh Presiden Majlis Perubatan Homeopati Malaysia lah. Profesor Zainul Azmi, dia menyarankan penggunaan buku J.H. Clark juga di samping Dr. Borik. So yang penting saya nak baca yang ni. The most peculiar symptoms of both throats for which Ozanam is the authority, orang yang punya authority, are this, ini dia kata, amaurosis, keadaan kebutaan sebahagian atau sepenuhnya yang berupa day blindness, maknanya kebutaan di waktu siang, dan secara jelas diberikan oleh J.H. Clark. Dia kata, can scarcely see her way after sunrise. Okay? Tidak boleh melihat jalannya selepas matahari naik. Itu lebih kurang. Panjang dan tepat apa yang diberikan oleh J.H. Clark. Boleh baca sendiri. Saya tak nak baca semuanya. Tapi cukup setakat itu, maknanya apa yang dijelaskan Dr. Borik tadi adalah seperti J.H. Clark juga. Okey, ni saya cek balik. Ini Dr. Borik, dia kata hemorrhagia disebut kebutaan di siang hari, sukar melalui jalannya. Tidak boleh melihat jalannya. Siang hari, sunrise. Okey, dan jangan lupa Dr. Borik dalam pengenalannya dia kata penggumpalan. Jangan walaupun yang itu tidak dijelaskan secara sedemikian oleh J.H. Clark, tapi simptomnya persamaan juga. Apa yang pengenalan kita tadi kita sebut, bisa ular itu adalah paling menggumpalkan, seakan lakisis. Itu yang disebutkan oleh Dr. Borik. Okey, itu sahaja sahabat. Terima kasih kita dapat pada pagi ini sedikit. Saya mencuri masa sebelum pekerja-pekerja datang di sini. So, kita jumpa lagi insya-Allah, mungkin kalau berkesempatan pada minggu depan. InsyaAllah, mudah-mudahan apa yang kita bicarakan pada hari ini mendapat barakah. Salam kepada sahabat yang telah masuk awal pada pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.